Assalamualaikum, hai, nama saya Turaya binti Hashim. Saya dari kohort 46, grup 4. Nombor matrik saya 319-200-3031. Hai, nama saya Nur Nadira Iliana binti Muhammad Muzaffar. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syaratul Balkis binti Jihadi. Saya dari kohort 46, grup 4. Nombor matriks 319-2001721. Hai, nama saya Nurusna Natasha binti Zulkifli. Hai, nama saya Rabihatul Hawadia binti Jumaat. PPOBM? Apa PPOBM ni? Pernah dengar? Okey, PPOBM ni ialah Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia. Tadi kita dah tahu kan apa nama pertubuhan PPOBM ni sebenarnya kan? Jadi adalah orang tanya soalan kat saya, apa sebenarnya matlamat pertubuhan ni? Okey, mari saya bagi tahu. Matlamat pertubuhan ialah mewujudkan kesempatan saksama dan penyertaan sepenuhnya dari orang kelainan upaya penglihatan dalam segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat. Inilah logo PPOBM. Jadi semua pasti nak tahu apa rasionalnya logo pertubuhan ni kan? PPOBM ni betul tak semua? Okey, mari saya bagi tahu. Lambang pertubuhan ni terdiri daripada sebuah bahtera berwarna perang dengan langkaran tongkat putih di sisinya sedang berlayar di laut yang berwarna biru. Bersertakan latar belakang langitnya berwarna biru muda. Okey, bahtera ini melambangkan usaha berpandukan iman untuk mengatasi halangan dan rintangan yang dihadapi oleh orang kelainan upaya penglihatan. Laut ini pula menggambarkan cabaran dan kesempatan dalam hidup. Dan tongkat putih pula menandakan pertubuhan ini diterajui oleh orang kelainan upaya penglihatan untuk membantu mereka menuju ke arah kecemerlangan. Apakah tujuan Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia dalam kurungan PPOBM? Tahu apa tujuannya? Tujuan pertubuhan ialah menyediakan sumber dan perkhidmatan bagi pembangunan sosioekonomi OKU penglihatan di Malaysia, khususnya pendidikan, meningkatkan serta membantu pendidikan dan pemulihan bagi OKU penglihatan dengan menyediakan kursus latihan serta menyediakan khidmat sokongan. Seterusnya, peluang pekerjaan. Meluaskan peluang pekerjaan dan menggalakkan keusahawanan dalam kalangan OKU penglihatan. Melalui apa? Melalui bimbingan kerjaya. Kita menyediakan bimbingan kerjaya kepada mereka serta menyediakan tempat bekerja kepada mereka. Jadi, mereka akan mudah mendapat pekerjaan walaupun mereka mempunyai masalah penglihatan. Selain itu, mengadakan forum untuk
mereka bertukar pendapat di kalangan OKU penglihatan serta mereka boleh menyuarakan pandangan mereka kepada badan-badan berkenaan. Untuk apa? Untuk mewujudkan dasar dan undang-undang yang mendorong kemajuan OKU penglihatan. Selain itu juga menyediakan bahan bacaan dalam bentuk braille, audio, tulisan besar, digital atau bentuk lain yang boleh diakses oleh OKU penglihatan. Jadi itu semua boleh memudahkan untuk mereka menjalankan aktiviti harian. Akhir sekali, menjalankan penyelidikan ke atas perkara-perkara yang bersangkutan dengan OKU penglihatan serta yang memberi kesan kepada mereka semua. Hari ini saya akan ceritakan tentang beberapa perkhidmatan yang ada di Malaysia untuk orang kurang upaya dari segi penglihatan, iaitu orang buta. Perkhidmatan yang pertama ialah studio jamming muzik. Memandangkan keterbatasan fizikal dan syar pasaran pekerjaan di Malaysia, untuk golongan orang kurang upaya penglihatan ini, tidaklah banyak pilihan yang ada dan boleh dilakukan untuk mereka mencari nafkah. Selain dari juru-urut refleksologi dan guru pendidikan khas, bermain muzik juga adalah sesuatu yang dapat memberikan peluang kepada mereka untuk mereka memajukan diri mereka sendiri. Apabila kerajaan memberikan peluang untuk membuat persembahan di jalanan, aktiviti basking ini telah memberikan satu peluang kepada orang kurang upaya penglihatan yang berbakat dalam seni dan muzik. PPOBM juga telah menyediakan tempat latihan untuk golongan ini dengan mewujudkan satu studio muzik agar mereka mudah untuk berlatih dan mereka akan dibayar dengan harga yang sangat berpatutan. PPOBM juga sangatlah bangga dengan kelahiran kumpulan Khalid Basker yang tergolong dari orang kurang upaya penglihatan, turut meriahkan lagi industri tanah air dan telah memenangi anugerah di pusingan akhir anugerah juara lagu sebanyak 2 kali. Seterusnya ialah sukan dan kebajikan. PPOBM amatlah prihatin dengan kemajuan sukan untuk orang kurang upaya penglihatan di Malaysia. PPOBM juga pernah menyertai kejohanan goalball pada peringkat kebangsaan dengan menghantar satu pasukan lelaki dan satu pasukan wanita, di mana pasukan lelaki telah berjaya mendapat naik johan dan ada di antara pemainnya telah mewakili negara bagi kejohanan antarabangsa. PPOBM juga berhasrat untuk promosikan secara besar-besaran mengenai sukan OKU penglihatan ini, di mana ianya mampu membuat masyarakat aktif, cergas dan sihat sejajar dengan hasrat Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM untuk melahirkan masyarakat yang sihat. Bantuan kebajikan kemudahan untuk orang buta. Pertama iaitu kemudahan Braille Faber, iaitu penyediaan tempat berjalan kaki khas untuk orang buta. Kemudahan ini dibina di atas laluan berjalan kaki bagi memudahkan orang buta untuk berjalan dengan selamat. Golongan OKU yang mempunyai masalah kecacatan penglihatan amat memerlukan kemudahan ini bagi memudahkan mereka untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dari satu destinasi ke satu destinasi yang ingin mereka tuju. Dengan adanya Braille Faber ini di tempat awam, ia akan membantu seseorang yang mengalami kecacatan penglihatan itu bergerak sendiri tanpa rasa bimbang, dan mereka akan berasa dalam keadaan yang selamat kerana Braille Faber ini amat membantu mereka untuk melalui dan melintasi jalan tersebut.
Kedua adalah bahan bacaan Braille. Penerbitan bahan bacaan dalam bentuk Braille ini sangatlah penting untuk setiap orang yang mempunyai kecacatan penglihatan. Bahan bacaan Braille ini sangat khas untuk orang buta. Ia diterbitkan memang khas untuk orang yang mengalami kecacatan penglihatan ini. Hal ini kerana ia akan memudahkan mereka yang mempunyai kecacatan penglihatan ini membaca berbagai jenis bahan bacaan yang ingin mereka baca. Bahkan ia juga ada disediakan di sekolah-sekolah khas untuk orang-orang buta ini. Dengan adanya buku dalam bentuk Braille ini, mereka boleh membaca dengan baik dan berbagai jenis bahan bacaan itu akan mudah untuk mereka baca. Ia akan memudahkan seseorang itu, sama ada kanak-kanak maupun dewasa yang mengalami kecacatan penglihatan ini, untuk belajar dan membaca sesuatu bahan bacaan itu. Daripada tadika sehinggalah mereka di bangku sekolah menengah dan seterusnya. Ketiga pula adalah kemudahan tandas. Kemudahan tandas khas untuk orang cacat penglihatan sangat penting. Bahkan ia juga diperlukan oleh golongan kurang upaya yang lain. Tandas untuk OKU ini adalah sangat berlainan dengan tandas biasa. Seperti yang dapat kita lihat di tempat awam, mereka akan menyediakan tandas OKU ini untuk memudahkan mereka membuang air kecil maupun air besar. Tandas OKU dan tandas orang biasa sangat berbeza, di mana tandas OKU ini kebiasaannya memerlukan ruang yang sangat besar. Hal ini untuk memudahkan seseorang itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian tandas OKU ini juga dilengkapi dengan banyak binaan tambahan seperti grab bar, hand railing, penggerak keselamatan dan lain-lain. Hal ini bagi memastikan mereka berada dalam keadaan selamat. Yang terakhir adalah kemudahan with Braille code. Kemudahan di dalam lift untuk orang buta. Braille code ini adalah satu kod di mana ia ada di setiap butang lift untuk memudahkan orang buta menekan nombor dan pergi ke tingkat-tingkat yang mereka ingin tuju. Jika kita dapat lihat, bila kita menggunakan lift ini, kita akan dapat lihat titik-titik yang merupakan kod untuk orang buta. Kemudian ini sangat penting kerana ia akan memudahkan orang buta ini untuk bergerak ke satu tingkat ke satu tingkat. Contohnya mereka ingin bergerak dari tingkat 1 dan mereka ingin bergerak ke tingkat 4, mereka akan perlu meramas Braille code ini di dalam butang lift itu. Dan jika mereka sudah tahu, mereka akan tekan. Oleh itu ia akan memudahkan orang buta untuk bergerak dengan selamat tanpa rasa bimbang dan tanpa rasa takut. Mereka akan berada dalam keadaan selamat kerana mereka sudah tahu kod yang disediakan di dalam lift. Pekerjaan pelaksanaan atau orang kurang upaya 1995 yang mewajibkan 1% pekerjaan untuk orang kurang upaya penglihatan di sektor pemerintah dan awam telah membuka jalan bagi mereka yang cacat penglihatan. Antara inisiatifnya ialah menawarkan perkhidmatan sokongan kepada pelanggan yang menarik. Kemudian, dari segi sektor kerajaan pula, sejak tahun 1991, beberapa alumni PPOBM bekerja di sekitar kerajaan. Pelaksanaan Akta Orang Kurang Upaya 1991 yang mewajibkan 1% pekerjaan bagi orang-orang dengan kecacatan penglihatan telah meningkatkan peluang pekerjaan bagi orang-orang cacat penglihatan di sektor pemerintahan dan publik. Campur tangan rabun jauh ini telah membolehkan beberapa ribu orang yang mengalami masalah penglihatan untuk bekerja dalam perkhidmatan seperti pengajaran, kereta api dan bank. Seterusnya, dari segi sektor swasta, PPOBM telah mengambil inisiatif untuk mengenal pasti keperluan majikan dan kemudian meletakkan pelajar yang kemahiran dan kemampuannya sesuai dengan keperluan di kedudukan yang betul. Akhir sekali,
pekerjaan sendiri adalah bidang lain yang digalakkan oleh PPOBM kepada pelajar dengan memberikan latihan vokasional. Kesimpulannya, matlamat bagi orang kurang penglihatan atau buta ini adalah persamaan peluang dan pengalaman bagi orang kurang upaya penglihatan atau buta. Orang yang perlu peka terhadap potensi dan masalah ialah orang yang kurang upaya dari segi penglihatan atau buta. Mereka tidak berbeza dengan yang lain. Lazimnya, masyarakat cenderung memandang tinggi kecacatan dan memandang rendah kepada potensi orang kurang upaya. Nampaknya semua pun telah mengetahui apa itu PPOBM dan telah mengetahui serba sedikit mengenai orang kelainan upaya penglihatan. Hanya sampai di sini sahajalah pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton.